اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawa seiradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Situ Pak. Situ. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu ya talibal ilmi, mu kena tahu bahawa seiradah itu, yakni iradah dengan makna kehendak ataupun iradah dengan makna menentu, bukan iradah di sini dengan makna satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang diterjemahkan dengan kata berkehendak, bukan iradah. Pada kali ini nak kepada sifat berkehendak itu tidak, tapi iradah yang dimaksudkan di sini iaitulah iradah hak dengan makna kehendak ataupun hak dengan makna menentu, yang ialah merupakan samaratus sifat, dengan makna itu. Dan ketahui olehmu ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, mu kena tahu bahawa seiradah itu, kehendak itu, menentu itu pada ahli sunnah, yakni di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kehendak menentu di sisi ahli sunnah wal jamaah ni lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Lain daripada suruh, lain daripada redha dan lain daripada ilmu. Suku-suku, benda lain-lain, ketentuan ataupun kehendak ataupun menentu Allah Ta'ala lain daripada suruh, menentu Allah Ta'ala lain daripada redha, lain daripada ilmu, iaitu tahu. Lain belaka. Tidak kata maknanya dia tu berantaian, tidak. Bukan dengan makna berantaian. Bila mana Allah Ta'ala menentu, itulah Allah Ta'ala suruh, itulah Allah Ta'ala redha. Bukan dengan makna itu. Dia lain-lain, tak sama, tak serupa. Benda suku-suku, bukan benda sama, bukan benda terikat di antara keempat-empat tadi. Dia bukan saling berantaian, tidak. Dia suku-suku, lain-lain. Bagaimana lain-lain itu? Maka terkadang ini rentetan daripada maknanya sifat iradah. Manakala kita belajar pada pertemuan kita hak lepas, maknanya wajib kita i'tiqad Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat iradah.
Wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala tu di antara sifat dia nya, iaitulah sifat dia iradah, iaitu berkehendak. Ada di Allah Ta'ala satu sifat namanya sifat berkehendak, iaitulah sifat iradah. Maka hal keadaan Allah Ta'ala zat dia yang bersifat dengan sifat berkehendak, hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah, maka Allah Ta'ala tu yang menentu, dia tu yang berkehendak. Maka dah Allah Ta'ala berkehendak, menentu, dia menentu apa? Menentu tiap-tiap mungkin. Dia menentu tiap-tiap benda mungkin. Maka melengkapi dalam kata tiap-tiap mungkin yang Allah Ta'ala tentu ni, sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu benda jahat. Sama ada benda tu benda maknanya yang rupanya baik ataupun rupanya maksiat. Tak kira, semuanya Allah Ta'ala lah yang menentu azali lagi bagi tiap-tiap perkara yang mungkin. Dah begitu, dia sungguh kita kena tahu, dia kita dapat beza antara menentu Allah lain daripada hak dia suruh, lain daripada hak dia redha, lain daripada ilmu. Aku benda tu lain-lain. Ketentuan Allah, menentu Allah lain, lain daripada suruh. Suruh Allah Ta'ala tu pula lain daripada maknanya redha dan ilmu, lain-lain daripada keempat-empat. Macam mana lain daripada empat-empat ni? Tidak dengan makna dia tu saling maknanya berantai-rantaian. Maka terkadang menghendaki dan menyuruh dan redha ia. Maka terkadang menghendaki, yakni menghendaki ia Allah. Takdir ia lebih mudah kita faham. Maka terkadang dah kata lain-lain dan iradah lain daripada suruh, iradah lain daripada redha, lain daripada ilmu. Macam mana lain-lain tu? Bukan kata saling lengkap melengkapi ataupun saling berantai-rantaian di antara empat tu. Maka terkadang, kadang-kadang mungkin, maka terkadangnya menghendaki ia Allah. Kadang-kadang sesuatu benda tu Allah Ta'ala kehendak. Bila Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala jadilah sesuatu tadi. Atau kadang-kadangnya Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala menentu dia dan menyuruh, yakni dan menyuruh ia Allah. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala suruh benda tu, Allah benda tu, Allah Ta'ala suruh benda tu, dan redha ia Allah Ta'ala, dan benda tu pula Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala redha tu dengan sesuatu daripada makhluk dia, dengan sesuatu, yakni dengan sesuatu daripada ciptaan. Terkadang Allah Ta'ala kehendak sesuatu tu, kadang-kadangnya Allah Ta'ala kehendak sesuatu tu dan serta dia suruh benda tu, dan serta dia redha benda tu. Mana contohnya? Seperti iman Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Seperti iman yang ada pada Abi Bakar, di Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iman dia tu Allah Ta'ala kehendak ke? Kehendak. Allah Ta'ala menentu, maknanya azali lagi. Iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala tentu azali lagi. Allah Ta'ala catat azali lagi. Allah Ta'ala kehendak azali lagi. Sayyidina Abu Bakar ni daripada golongan orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh maknanya dengan beriman tu. Dengan diri beriman tu Allah Ta'ala suruh.
Kerana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran maknanya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hei sekalian manusia, kata Allah Ta'ala. Ni kalau ayat-ayat sebegini ni dia panggil ayat makkiyah. Kerana Allah Ta'ala khitab maknanya kepada semua manusia, kepada seluruh manusia. Itu di antara pengecaman. Ayat ni turun di Mekah. Kalau ayat hak selepas hijrah maknanya hak turun di Madinah, kebiasaannya Allah Ta'ala guna ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Itu biasanya nak cam ni ayat Madinah ni. Ayat hak turun di Madinah, ayat Madaniyah. Adapun hak ni ayat Makkiyah. Ya ayyuhan nas, hei orang-orang yang hei manusia, kata Allah Ta'ala, sembah oleh kamu akan Allah. Atau Allah Ta'ala suruh dengan beriman. Maka Sayyidina Abu Bakar di iman dia, Allah Ta'ala tentu azali lagi. Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang beriman. Azali lagi Allah Ta'ala kehendak dah. Azali lagi Allah Ta'ala tentu dah iman Sayyidina Abu Bakar. Dan iman tadi itu pula Allah suruh dengan beriman tersebut kepada Allah. Dan Allah Ta'ala redha, iaitu Allah Ta'ala redha dengan iman tadi. Dengan diri iman tu Allah Ta'ala redha. Tambah satu lagi. Dan Allah Ta'ala tahu, maknanya sedia kala lagi Sayyidina Abu Bakar ni adalah golongan orang yang beriman. Ataupun Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi Sayyidina Abu Bakar ni akan beriman. Salah seorang daripada golongan orang yang beriman kepada Allah. Tu kadang-kadangnya berhimpun keempat-empat ni. Berhimpun maknanya ketentuan, berhimpun suruh, redha dan ilmu. Di antaranya contoh pada bab iman Sayyidina Abu Bakar. Dalam bab keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala tentu azali lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Allah Ta'ala suruh dengan beriman. Allah Ta'ala redha dengan beriman. Dan Allah Ta'ala tahu pada sedia kala lagi Sayyidina Abu Bakar ni, dia ni adalah golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadangnya berhimpun keempat-empat ni. Tadi dia kata dia suruh kita tahu biar kita dapat beza iradat ni suku daripada suruh. Iradat ni lain daripada redha. Iradat ni ketentuan Allah, menentu Allah, kehendak Allah ni lain daripada ilmu. Tapi kadang-kadangnya maknanya benda tu boleh jadi berhimpun keempat-empat. Contohnya di iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu satu. Dan terkadang yang kedua, dan terkadangnya kadang-kadangnya tiada menghendaki, yakni tiada menghendaki ia Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak menentu, kadang-kadang Allah Ta'ala tak kehendak sesuatu tadi. Dan tiada menyuruh, serta Allah Ta'ala ni tak suruh benda tu. Dan tiada redha, dan Allah Ta'ala tak redha sesuatu tadi. Tak redha, tak suruh, tak menghendaki dengan dia, dengan sesuatu daripada makhluk tu. Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak redha. Mana contoh dia? Seperti kufurnya kufur iman, ataupun kufurnya kufur Sayyidina Abu Bakar, yakni setelah Islamnya Islam Sayyidina Abu Bakar. Maka di kufur Sayyidina Abu Bakar ni berhimpun tak menghendaki Allah, tak suruh Allah Ta'ala, tak redha Allah. Apa tak kehendak Allah Ta'ala? Di kufur Sayyidina Abu Bakar ni setelah Islam, dengan maknanya Allah Ta'ala tak tentu, Allah Ta'ala tak menentu, Allah Ta'ala tak berkehendak terhadap keimanan Sayyidina Abu Bakar ni, ataupun terhadap diri Sayyidina Abu Bakar ni jadi kufur setelah mana dia telah Islam.
Mana kalau dia peluk Islam, Allah Ta'ala tak kehendak dah. Maknanya di Sayyidina Abu Bakar tu dia jadi kufur kelik. Dia jadi murtad balik. Tu Allah Ta'ala tak kehendak, azali lagi. Dan kufur tu pula, diri kufur tu Allah Ta'ala tak suruh. Kerana Allah Ta'ala suruhnya supaya beriman. Maka Allah Ta'ala tak suruh, maknanya supaya kita kufur tadi. Dan tiada reda di kufur Sayyidina Abu Bakar, diri kufur tu Allah Ta'ala tak reda. Dan satu lagi nya tambah, tahu ia Allah. Dia tak ada dalam kitab tu. Kerana tahu ni maknanya benda lazim, tak perlu tulis dah, tak perlu bagi tahu dah. Dan tahu ia Allah, yakni Allah Ta'ala tahu Sayyidina Abu Bakar ni tak kufur setelah Islam. Manakala Islam Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala tahu dia tidak akan kufur lagi. Dia tidak akan jatuh kepada murtad. Tu di kufur Sayyidina Abu Bakar, maknanya Allah Ta'ala tak kehendak. Allah Ta'ala maknanya tak suruh diri kufur tu. Dan Allah Ta'ala tak reda maknanya pada kekufuran tu. Dan Allah tahu Sayyidina Abu Bakar ni dia tak kufur setelah Islam dia. Itu dua. Dan terkadang menghendaki, yakni menghendaki ia Allah Ta'ala. Terkadangnya Allah Ta'ala menghendaki, bila Allah Ta'ala kehendak ke, Allah Ta'ala jadilah sesuatu tadi. Dan terkadang yang ketiganya menghendaki ia Allah Ta'ala dan tiada menyuruh, yakni serta tak suruh Allah Ta'ala. Padahal tak menyuruh ia Allah Ta'ala dengan sesuatu tadi. Dan tiada reda ia Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala tak reda nah. Mana? Seperti kufur Fir'aun. Pada kufur Fir'aun pula, bahagian yang ketiga. Ini contoh saja. Pada kufur Fir'aun tu pula, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala menentu azali lagi, maknanya kufurnya Fir'aun. Kufur Fir'aun tu Allah Ta'ala kehendak, azali lagi dia kufur. Dan pada kufur tu Allah Ta'ala tak suruh. Allah Ta'ala tak suruh supaya jadi kufur tu. Supaya maknanya dia tu kufur, Allah Ta'ala tak suruh dengan kekufuran. Dan tiada reda ia Allah pada kufur tu. Diri kufur tu Allah Ta'ala tak reda. Ni di maknanya di kekufuran pada Fir'aun, maknanya Allah Ta'ala kehendak, tapi Allah Ta'ala tak suruh dengan kufur. Dan Allah Ta'ala tak reda pada kufur. Dan tambah satu laginya, Allah Ta'ala tahu, yakni Allah Ta'ala tahu kufur pada Fir'aun tu. Allah Ta'ala tahu kekufuran pada Fir'aun. Maka kadang-kadangnya jadi begitu. Kadang-kadang sesuatu tu Allah Ta'ala kehendak, tapi Allah tak suruh dan Allah tak reda. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala menghendaki dan Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala reda. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala tak kehendaki, tak suruh dan tak reda. Tiga dah bahagian dia. Tu lain-lain berlaku tu. Yang keempatnya, dan terkadang, kadang-kadangnya jadi begini. Dan terkadang menyuruh, yakni menyuruh ia Allah Ta'ala. Dan reda ia Allah Ta'ala. Bahagian yang keempatnya, kadang-kadang Allah Ta'ala suruh dengan sesuatu daripada makhluk tu, daripada sesuatu tu. Dan Allah Ta'ala reda dengan sesuatu tu. Dan tiada menghendaki, yakni tetapi tiada menghendaki ia Allah Ta'ala. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala suruh dah benda tu, Allah Ta'ala reda dah benda tu, tapi Allah Ta'ala tak kehendaki pula benda tadi. Mana contoh dia? Seperti imannya iman Sayyidi seperti imannya iman bagi Fir'aun. Di keimanan di Fir'aun ni, berimannya Fir'aun ni, di diri iman, Allah Ta'ala suruh supaya beriman kepada Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum.
Dan Allah Ta'ala redha dengan iman. Tapi Allah Ta'ala kehendak ke tidak? Maknanya pada Fir'aun tu supaya dia beriman, dia tu beriman Fir'aun tu, Allah Ta'ala tak kehendak. Allah Ta'ala tak tentu maknanya Fir'aun tu dengan iman. Maka di iman Fir'aun ni maknanya Allah Ta'ala tak menentu. Azali lagi Allah Ta'ala menentunya dia tu kufur. Allah Ta'ala tak tentu balik dia beriman. Tapi iman tu Allah Ta'ala suruh dengan beriman. Tapi Allah Ta'ala redha dengan beriman. Tapi Allah tak berkehendak. Allah Ta'ala tak menghendaki pada Fir'aun tadi supaya untuk dia tu beriman. Kadang-kadangnya begitu. Kadang-kadang begitu. Maknanya keempat-empat ni bukan saling rantai-merantaian di antara iradah dengan suruh, dengan redha dan juga dengan ilmu. Dan yang demikian itu, demikian kata iradah ni lain daripada suruh, lain daripada redha, lain daripada ilmu ni. Bukan maknanya saling berantai-rantaian di antara keempat-empat ni. Macam-macam ada terbahagi kepada empat tadilah jalanan dianya. Dan yang demikian itu semua tadi tu kerana hikmah yang mengetahui ia hikmah. Maknanya hikmah tu yang mengetahui ia hikmah akan dia silap. Dan yang demikian itu, demikian iradah tu lain daripada suruh, lain daripada maknanya daripada redha, lain daripada ilmu. Semua tu kerana hikmah, yakni kerana ada bijaksana yang mengetahui ia Allah Ta'ala akan dia akan kebijaksanaan, akan dia akan hikmah. Semua tu terjadi kerana bijaksana Allah, kerana hikmah Allah Ta'ala. Yang mana hikmah ni Allah jah yang tahu. Allah Ta'ala sahajalah yang tahu hikmah tersebut. Kerana apa faedah dia Allah Ta'ala buat sebegitu rupa tu. Allah Ta'ala buat kupu tu. Allah Ta'ala buat seseorang tu beriman. Allah Ta'ala buat seseorang tu derhaka. Kerana apa Allah Ta'ala tak buat semua sekali beriman pada dia? Tu semua ada hikmah-hikmah tertentu yang Allah Ta'ala maknanya dia sajalah yang mengetahui hikmah tersebut. Kita tak reti, kita tak pandai, kita tak boleh nak kritik maknanya Allah Ta'ala. Kerana apa tak boleh nak kritik? Kerana kita tak sampai keilmuan kita. Wa ma utitum bil ilmi illa qalila. Tidaklah maknanya Allah Ta'ala kata, tidaklah aku beri akan kamu ilmu tu melainkan sedikit saja. Maknanya ada di kita sikit je ilmu. Tak pandai kita ni. Lalu tu dah kita tak pandai, tak boleh kita nak kritik yang pandai. Tak boleh kita nak kritik yang pandai. Maka yang pandai itu dia tahulah kerana apa hikmah dia, kerana apa yang dia buat. Maka hikmah ni kadang-kadang kita tahu dia, kadang-kadang kita tak tahu dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala zahirkan hikmah tersebut kepada kita. Kadang-kadangnya Allah Ta'ala tidak zahirkan maknanya hikmah tersebut kepada kita. Yang tahunya hanya Allah Ta'ala. Dah begitu, kita ni tak boleh nak kritik Allah Ta'ala, tak boleh nak soal banyak kerana apa ni. Semua tu bijaksana Allah Ta'ala yang menciptalah. Kerana dia tuannya. Lalu tu ayatnya Allah Ta'ala firman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala kata tidak ditanya akan Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanya akan Allah Ta'ala daripada barang yang memperbuat ia. Allah Ta'ala ni takkan ditanya tiap-tiap benda hak dia buat. Sebaliknya wahum yus'alun, sebaliknya mulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala orang tak tanya dia kerana dia tu yang mencipta. Tapi sebaliknya kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Maka jadilah
maka jadilah segala bahagi itu, bahagi yang maknanya yang tersebut tadi, yang terkadang tu, maka jadilah segala bahagi itu empat. Jadilah empat bahagian kesemuanya. Dan bermula redha itu lazim bagi suruh. Bila sebut redha ialah mesti bagi suruh. Tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala redha, itulah yang Allah Ta'ala suruh. Tiap-tiap yang Allah Ta'ala suruh, maknanya itulah yang Allah Ta'ala redha. Maka sebaliknya pula, tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala larang, itulah yang Allah Ta'ala tak redha. Tiap-tiap yang Allah Ta'ala tak redha, itulah yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang tu ialah benda yang Allah Ta'ala tak redha. Maka hak Allah Ta'ala suruh, itulah yang Allah Ta'ala redha. Umpamanya Allah Ta'ala suruh kita berada dalam majlis ilmu, dengan maknanya Allah Ta'ala redha kita berada di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tu besar, ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa kita. Rugi tak rebuk berada di dalam majlis ilmu. Di antaranya, maknanya suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan maknanya besarnya kita berada dalam majlis ilmu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla zikra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ada menciptakan maknanya satu malaikat, di mana malaikat jenis malaikat ni yatufuna fit turuki. Dia ni adalah satu kumpulan daripada para malaikat yang Allah Ta'ala jadikan dia, yang mana dia tu kerja dianya, tugas dianya mencari-cari, duduk keliling-keliling, duduk cari-cari di manakah tempat ada majlis ingat kepada Allah, majlis zikir kepada Allah. Apa majlis zikir pada Allah? Yakni satu majlis tempat kita berhimpun. Di majlis tu kita ingat kepada Allah. Panggil majlis tu majlis zikir. Bukan majlis zikir ni hanya tertumpu pada majlis tahlil, pada majlis kita duduk sebut subhanallah, subhanallah. Ya juga majlis zikir juga tu, kerana ingat kepada Allah. Di antara lain dengan kata majlis zikirnya ialah tiap-tiap majlis yang mana kita majlis tu ingat kita pada Allah. Di antaranya majlis ilmu. Kerana dalam suasana majlis ilmu ni kita ingat kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ada cipta, Allah Ta'ala menciptakan baginya maknanya sejenis malaikat, yang mana malaikat ni sekumpulan daripada para malaikat. Dia cari-cari di manakah adanya majlis yang ingat kepada Allah Ta'ala, orang berhimpun pada tempat tersebut. Maka faiza wajadu, apabila dia bertemu, faiza wajadu qauman yazkurunallah, apabila para malaikat ni dia bertemu, maknanya dengan satu kumpulan manusia tu hak sedang maknanya ingat pada Allah pada majlis tersebut, lalu tu mereka itu saling berkatalah di antara para malaikat hak tugas dia nya cari-cari di manakah majlis ilmu yang terdapat di atas dunia. Mereka tu kata tanadau halummu ila hajatikum. Hei para malaikat puak-puak kita, temu dah aku ni dia. Hak kita duk cari-cari ni, hak tugas kitanya supaya kita cari maknanya satu majlis ilmu hak di atas dunia. Temu dah aku. Dia pakak-pakak panggil puak-puak dia, puak-puak malaikat tu, temu dah aku ni. Lalu tu dah dia pakak-pakak panggil puak-puak dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Dah dia panggil puak-puak dia tadi, maka mereka tadi mengerumuni,
ataupun mereka tadi puak-puak malaikat pada tempat tersebut dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, daripada majlis tersebut tu sehinggalah pada langit dunia. Pakak-pakak berteduh, pakak-pakak menuduhi, pakak-pakak humum, maknanya melimpahi tanda, maknanya redha terhadap puak-puak yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Bersambung para malaikat memayungi mereka-mereka yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pun tanyalah kepada malaikat tadi. Yang mana Allah Taala tu dia tu sudah tahu dah. Cuma dia tanya ni nak ambil perhatian terhadap para malaikat tadi. Lalu tu kata Rasulullah, Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat yang ialah Allah Ta'ala tu sudah tahu dah kesemuanya. Apa yang Allah Ta'ala tanya malaikat tadi? Ma yaqulu abdi. Hei para malaikatku, apakah maknanya hamba aku tu duduk buat di dalam majlis tersebut? Mereka sedang buat apa tu? Lalu tu para malaikat jawab persoalan daripada Allah Ta'ala. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Hei Allah, kata para malaikat, mereka ni puak-puak ni hak duduk dalam majlis ingat kamu ni, dia duduk memuji kamu, dia duduk maknanya membesar-besarkan kamu, dia sedang memuji kamu, dia duduk mengagung-agungkan kamu. Tu katanya para malaikat. Lalu tu katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, hal ra'auni, adakah maknanya mereka tu lihat aku? Sampai sebegitu rupa nah dia tu duduk memuji-muji aku dalam majlis tersebut, duduk membesar-besarkan aku pada majlis tersebut, duduk mengagung-agungkan aku pada majlis tersebut. Dia lihat dah ke aku ni? Katanya Allah kepada para malaikat. Lalu tu jawabnya malaikat, la wallahu ma ra'auka, tidak, demi Allah mereka tak lihat lagi mu. Dia tak tengok lagi kamu ni, Allah Ta'ala ni. Lalu kata Allah Ta'ala, wa kaifa law ra'auni, kalau dia tengok aku agak-agaknya macam mana tanya Allah Ta'ala maknanya kepada para malaikat. Lalu kata malaikat, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Lalu kata para malaikat, ya Rabbi, hei Tuhanku, kalau mereka ni lihatmu, hei Tuhan, nescaya lagi bersangatanlah mereka itu buat ibadat kepada kamu. Lagi pula akan bersangatanlah mereka tu akan memuji kamu, mengagungkan kamu dan bertasbih kepada kamu, hei Allah. Tu kalau dia lihatmu, lagilah dia banyak buat amal ibadat kepada kamu. Ni setara tak nampak ni. Setara tak nampak maknanya kita tu maknanya pun maknanya duduk ingat kepada Allah. Kalau nampakmu, lagi-lagilah maknanya dia gemar untuk buat ibadat kepada Allah. Lagi-lagilah dia bersengatan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lalu tu Allah Ta'ala tanya, fama yas'aluni, apakah yang diminta oleh mereka? Mereka duduk dalam majlis ilmu ramai-ramai, duk ingat pada aku, duduk dalam majlis, sesuatu majlis yang ingat kepada Allah Ta'ala, majlis ilmu ni. Harapan dianya apa dia? Apa hak dia harapnya ketika mana dia berada dalam majlis ilmu ni, dalam majlis untuk ingat pada Allah Ta'ala ni? Lalu tu kata malaikat, yas'alunakal jannah, dia duk harap-harapnya, hei Tuhan, dia harapnya syurgamu. Dia duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis ingat pada Allah, dia harapnya nak redamu, dia harapnya nak syurga kamu. Lalu tu kata Allah Ta'ala, wahal rahawha, dia tengok dah ke syurga aku ni? Dah dia duk harap sangat nak pada syurga aku ni, dia tengok dah ke? Lalu tu kata malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, dia tak tengok lagi tu maknanya syurgamu ni lagu mana, macam mana.
Lalu kata Allah Ta'ala, fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana pula kalau dia lihat sendiri dengan mata kepala mereka tu akan syurga aku sediakan kepada orang-orang yang beribadat kepada Allah, taat pada Allah. Lalu tu kata malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha harsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kata malaikat, oh kalau dia lihat dengan mata kepala dia syurga hak kamu sedia ni, tentulah lebih kuat lagi, lebih geram lagi mereka itu untuk dapatkan syurga kamu. Tentulah lebih kuat lagi maknanya dia untuk mendapatkan syurga kamu, serta maknanya lebih-lebih lagi lah dia berkeinginan untuk mencapai, untuk mendapatkan syurga yang engkau sediakan ya Allah. Tu setara dia tak tengok syurga pun, hanya maknanya dengar khabar saja begitu begini tentang syurga pun, maknanya kerana dengar khabar itulah dia duduk dalam majlis ilmu. Nak betul maknanya amal ibadat dia, dengan ilmu lah baru dapat mengesahkan sesuatu ibadat tadi. Maknanya kerana tu dia duduk dalam majlis ilmu, kerana dia nak pada redamu, kerana dia nak kepada syurga engkau ya Allah. Lalu tu Allah Ta'ala tanya lagi kepada para malaikat. Tanya ni sebagai nak mengkejapkan para malaikat. Bukan maknanya Allah Ta'ala tak tahu, tidak. Tapi Allah Ta'ala tahu dah sedia kala lagi. Nak tanya ni nak kemah saja. Nak maknanya nak mengetahuikan kepada para malaikat. Famimma yata'awazun. Hei malaikat, apa pula hak dia maknanya tak inginkan sangat-sangat? Dah dia duduk dalam majlis ilmu tadi, maknanya hak dia harapnya syurga aku. Dan apa pula hak dia tak mahu sangat-sangat? Dah dia pergi pada majlis ingat pada Allah, harapan dia tak mahu apa dia? Apakah hak dia berlindungnya? Hak dia tak mahunya? Lalu tu kata para malaikat, yaqulu minan nar, mereka ini maknanya tak mahunya daripada neraka mulah ya Allah. Dia tak sangat, dia tak mahu sangatnya neraka kamulah ya Allah. Kerana itulah dia duduk dalam majlis ingat kepada Allah, kerana dia tak mahu kepada neraka kamu. Hak dia naknya syurgamu. Lalu tu kata Allah Ta'ala, wa hal ra'auha, adakah dia lihat dah neraka aku ni? Dahsyat sebagaimana dahsyatnya dia lihat dah dengan mata kepala dia ke? Lalu tu kata malaikat, la wallah ya rabbi ma ra'auha, tidak wahai Allah, sesungguhnya dia tadi tu tak lihat lagi nerakamu dengan mata kepalanya, hanya dia dengar saja. Lalu kata Allah Ta'ala, fa kaifa la ra'auha, bagaimana pula kalau mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka neraka tadi yang aku sediakan maknanya bagi mereka-mereka hak derhaka pada Allah. Lalu tu katanya para malaikat, law ra'auha ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan, tentulah kalau dia lihat maknanya dengan mata kepala dahsyatnya neraka ni, tentulah lebih-lebih lagi dia akan bersungguh-sungguh yang bersangatan untuk dia lari ataupun untuk dia menjauhi diri dia daripada neraka tersebut, kerana dia takut kepada neraka-Mu, hai Allah. Lalu tu akhir sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya fa ushhidakum anni qad ghafartu lahum. Hei para malaikat, mu jadi saksi pada hari ni, maknanya pada saat ni mu jadi saksi, terhadap mereka-mereka ni, maknanya aku telah memberi pengampunan terhadap mereka-mereka yang berada di dalam majlis tersebut. Malaikat jadi saksi, maknanya Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala bagi tahu, maknanya dia memberi keampunan terhadap mereka-mereka yang berada di dalam majlis tersebut, dalam majlis ingat pada Allah, di antaranya majlis ilmu. Lalu tu kata malaikat di antara ramai-ramai tadi yang mengerumuni maknanya berat kita yang berada dalam majlis ilmu, salah satu daripada malaikatnya tanya, maknanya, hei Tuhan, ada di kalangan mereka ni fihim fulanun laisa minhum, katanya malaikat,
ada di antara ramai-ramai hok duduk dalam majlis ingat padamu ni hai Tuhan, maknanya tujuan dia bukan nak duduk dalam majlis ingat pada Allah. Innama ja'a li hajatin, tetapi dia ada hajat lain. Mungkin dia singgah-singgah tadi maknanya nak terkencing sangat-sangat, nak qada hajat sangat-sangat, singgah maknanya di masjid yang mana ada majlis ilmu pada tersebut, pada ketika tersebut, lepas daripada dia qada hajat begitu begini, naiklah sekejap duduk dalam majlis tadi, dengar sekejap, tapi tujuan dia bukan nak dengar sangat pun, dia tadi mari hajat lain, cuma terserempuk, duduklah sekejap dia. Orang ni macam mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, dah malaikat tanya begitu, Allah Taala tak kata dengan dia pun aku ampun juga. Tu maknanya redanya Allah Taala kepada majlis ilmu, dan Allah Taala suruh untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Tu besar rugi kita tak duduk dalam majlis ilmu. Duduk selo di rumah, tengok televisyen, tengok warta berita, rugi. Duduk dalam majlis ilmu secara tidak langsung Allah Ta'ala ampun dosa kita. Itu besar dia. Besar duduk dalam majlis ilmu ni. Habis itu. Dan dalil iradah Allah Ta'ala itu, dan dalil yakni dalil yang kita fikir dengan akal kita, bahawasanya iradah Allah Ta'ala tu, dan dalil iradah Allah Ta'ala, dalil yang kita fikir dengan akal, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak ni. Dalil akalnya bahawasanya, cara kita fikirnya bahawasanya, jika ternafi daripadanya, daripada Allah Ta'ala, ternafi oleh iradah, kalaulah tidak ada sifat iradah di Allah Ta'ala, itu makna dia. Kalaulah ternafi daripadanya, daripada Allah Ta'ala tu oleh iradah, yakni kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat iradah, kalau sifat iradah ni tak ada di Allah Ta'ala, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu lemah. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat iradah, kalaulah iradah tu tidak ada di Allah Ta'ala, maka jadi lemahlah Allah Ta'ala. Nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu lemahlah. Kerana apa? Allah Ta'ala tu akan jadi lemah sekiranya ternafi iradah di Allah Ta'ala. Kerana terhenti kudrat, terhentinya sifat berkuasa tu atas iradah. Terhenti sifat kudrat atas sifat iradah lah. Terhenti pada bicara akal, yakni pada kira-kira akalnya begitulah. Maknanya Allah Ta'ala nak menjadikan satu-satu benda tu mesti melalui iradah dulu, mesti melalui perkehendak dulu, melalui ketentuan Allah Ta'ala dulu. Misalnya maknanya kita makhluk, contoh kita makhluk pada perbuatan ikhtiari. Kerana perbuatan tu ada dua, ada perbuatan ikhtiari yang bangsa kita pilih hati, dan satu lagi perbuatan ittirari, benda terkerasi. Maka di perbuatan ikhtiari kita nak buat satu-satu benda, nak minum air baik, nak pergi pada satu-satu tempat baik, nak start kereta baik contohnya, semua tu nak terjadi tu, maknanya mesti melalui ketentuan kita dulu. Hati kita nak dulu, mesti terhenti di nak dulu, baru jadi satu-satu tadi. Nak minum air, misalnya kita nak ambil air, tentu mari nak dulu. Nak ambil air, baru jadi ambil air tadi. Tu terhenti kudrat, iaitulah nak ambil air tu. Kalau misal kita makhluk, terhenti di atas iradah nak kita, nak tu dulu, baru mari jadi tu. Ni pun samalah, maknanya buat kita mikir pada kira-kira akalnya. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradah, jadi lemah Allah Ta'ala. Kerana apa keluar melalui lemah ni? Sedangkan lemah ni hak lawan bagi kudrat dulu.
kerana maknanya terhenti kudrat ni atas iradah pada bicara akal. Kalau begitu, dan jika ada ia Allah Ta'ala tu lemah, kalaulah Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tiada menjadi ia Allah akan sesuatu, yakni akan sedikit pun daripada alam ini. Kalau Allah Ta'ala nescaya tak boleh menjadi Allah pun daripada alam ni, daripada makhluk ni. Dan yang demikian itu, demikian tiada menjadi ia Allah daripada sesuatu daripada alam ni. Allah Ta'ala tak menciptakan sedikit daripada alam makhluk ni. Batil dengan musyahadah, palsu dengan musyahadah, yakni dengan pandangan mata kepala kita yang telah kita saksikan. Kerana langit bumi telah ada ni, dah ada, maknanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat iradat. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat. Dah bersifat dengan sifat kudrat, bersifat juga dengan sifat iradat. Maka sabitlah, yakni maka kejaplah pada i'tiqad kita kudrat, yakni bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kudrat. Dan apabila kejap di dalam i'tiqad kita Allah Ta'ala bersifat kudrat, sabitlah juga, mestilah juga Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Dan apabila sabit iradah, dan apabila kejaplah Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan sifat iradah, mustahillah lawan bagi sifat iradah. Apa lawan bagi sifat iradah? Iaitu lawan bagi sifat iradah ini ada sesuatu tu ada dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah. Ada sesuatu daripada makhluk ni dengan bukan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tu mustahil. Habis kesembilan, ilmun artinya mengetahui. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.